Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Nazar Abdullah. Channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada teman-teman semua salah satu cara kita menanam akar daripada pokok bunga kertas. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan teman-teman untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar teman-teman dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman. Sekarang kita teruskan kepada langkah-langkah yang kita perlu lakukan sebelum kita menanam akar daripada pokok bunga kertas. Okey, pertama sekali teman-teman ya, sekiranya anda melakukan penggalian ya ataupun anda menggali pokok bunga kertas ya teman, anda berjumpa dengan akar yang dalam keadaan seperti ini ya teman, yang sudah masih ada akarnya seperti ini ya, sudah tumbuh akar, di akar tumbuh akar, okey, dan sudah tumbuh pucuk-pucuk seperti ini. Ambil teman, jangan buang Ini sangat bermanfaat kerana ini kita boleh tanam semula untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita nanti. Teman-teman ya, dalam perkongsian sebalik ini saya kongsikan kepada anda cara kita menanam akar daripada pokok bunga kertas 100% hidup. Okey? Nak tahu kenapa? Di sini contohnya. Buktinya di sini teman. Pertama sekali buktinya ialah akar daripada akar pokok bunga kertas ini sudah pun ada tumbuh akar yang barunya. Akar tumbuh pada akar. Okey. Kemudian sudah keluar tunas-tunasnya pada bahagian akar. Ini semua batang, ini ada semua akar-akar teman. Ini akar ya. Ini akar. Saya menjumpai akar ini semasa saya menggali pokok bunga kertas. Saya jumpa ni, saya nampak ada akar yang tumbuh, saya ambil. Kemudian kita akan cuba tanam nanti. Okey. Kemudian teman-teman, sebelum anda menanam akar ini ya, walaupun sudah dalam keadaan tumbuh segar seperti ini, anda perlu mencuci dulu teman, cuci dulu bahagian akar ini. Mana tahu terdapat kotor-kotoran ya, mana tahu terdapat kulat seperti ini, terdapat kulit-kulitnya yang sudah agak buruk ya seperti ini. Jadi kita perlu cuci dulu. Okey, kita bersihkan teman, kita bersihkan seperti ini ya, kita cuci, kita kupaskan kulit-kulit yang sudah buruk itu. Jadi kita perlu kupaskan. Mengapa kita perlu membersihkan bahagian seperti ini teman? Okey, anda boleh menggunakan brus brus sini ya. Okey, gunakan brus yang lembut saja teman-teman ya. Jangan menggunakan brus yang terlalu keras. Ini boleh menyebabkan kulit daripada akar pokok bunga kertas ini akan menjadi rosak ya. Jadi cukup anda menggunakan brus yang lembut saja. Okey, anda boleh menggunakan brus gigi juga boleh, tidak masalah, ataupun brus untuk kita mencuci pakaian kita. Okey, brus seadanya saja. Okey, macam tu. Okey, tujuan kita merusnya ada untuk kita membuang bahagian-bahagian yang mungkin terdapat kulit-kulit pada akar ini yang sudah buruk ya. Jadi kita perlu mencucinya. Okey, macam tu. Okey, kita cuci dulu teman-teman ya. Okey, kita buat macam ni. Okey, kemudian kita siram air teman. Manakala bahan akar ni kita tak perlu berus, takut akan diputus ya, kita biarkan saja. Okey, kita ambil sikit. Saya sangat menggalakkan anda semua ya teman menggunakan air hujan ya, jangan menggunakan air pipe ya, kerana air pipe mengandungi kandungan klorin yang tidak sesuai untuk akar ya. Okey, kita siram ya, kita cuci dulu teman. Kita cuci ya. Okey, cuci. Jadi bahagian akar ni, bahagian bawah ni teman kita tak perlu cuci sangat ya, tidak perlu bersih sangat, takut akar ini terputus nanti. Okey, jadi cukup dah macam tu, nampak kan? Dan nampak bersih. Jadi sekarang kita akan teruskan ke langkah yang seterusnya. Okey, kita seperti dulu ya teman ya. Okey, langkah seterusnya adalah teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita akan menyediakan media tanam untuk kita menanam akar daripada pokok bunga kertas ini ya. Kita akan sediakan media tanam. Okey, bahan untuk kita menanam akar pokok bunga kertas ini. Okey. Untuk menanam ini teman-teman, anda boleh menggunakan apa-apa saja jenis tanah teman, sama ada itu tanah subur ya, tanah kompos ataupun kompos yang anda beli dekat pasar kedai menjual alat pertanian ya. Sama ada anda menggunakan kompos daripada pokok pisang, kompos daripada pokok buluh, ada bambu ya, ataupun kompos daripada pokok kelapa sawit yang dahan dan daun-daunnya mereput, itu sangat sesuai juga digunakan. Anda juga boleh menggunakan sepertinya kokopit ataupun sekam padi dicampur dengan tanah biasa. Anda juga boleh menggunakan tanah merah yang dibakar, tanah hitam yang dibakar, apa-apa saja tanah ataupun tanah biasa saja teman. Yang penting itu tanah ya. Yang paling penting itu tanah dan yang mesti bersifat poros dan gembur. Okey, walaupun akar teman, kita masih perlu memastikan media tanam tersebut
bahan untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam akar tersebut mestilah bersifat dua ini, poros dan gembor. Itu sangat penting. Kenapa teman-teman? Poros ialah untuk membantu melancarkan pengaliran air di dalam pasu nanti apabila anda menyiram, dan apabila gembor pula lah membantu mempercepatkan pertumbuhan akar yang baru dan akar-akar lama pada akar pokok bunga kertas itu. Itu adalah dua perkara yang sangat penting. Anda perlu utamakan dahulu sebelum anda mencari bahan-bahan untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam ya akar daripada pokok bunga kertas ini. Okey, anda boleh menggunakan bahan ini teman dalam kedua keadaan ya, sama anda menggunakan dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan lembab. Ini tergantung kepada cuaca semasa anda melakukan penanaman akar tersebut. Okey, bisa kata anda menanam pada waktu panas, saya menggalakkan anda untuk menggunakan media tanam yang lebih 80% ataupun ke 90% begitu keadaan basahnya, lembab. Okey, jangan terlalu lembab juga sebab ini kan memang sudah ada akarnya. Okey, sekiranya pada musim hujan boleh gunakan 50% seperti itu saja, dalam keadaan lembab saja. Okey, sudah cukup. Okey, memang seperti ini. Anda memang dalam agak lembab sedikit, nanti kita tambah sedikit atau apa. Misal kata teman anda mempunyai tanah selepas anda guna tanah bekas ya, selepas anda gunakan seperti ini teman, seperti contoh pada teman ya. Anda juga boleh gunakan misal kata seperti ini teman. Okey, misal kata seperti ini ya teman ya. Anda mempunyai tanah bekas seperti ini ya dalam polybag yang anda tidak gunakan lagi. Ini adalah selepas kita menanam ya teman. Jadi ini kita tak gunakan lagi, kita boleh gunakan ya. Kita boleh gunakan semula sebagai bahan media tanam untuk kita menanam akar daripada pokok bunga kertas ini. Okey, baiklah teman, sekarang kita lakukan. Okey, selain itu sebagai bekas untuk anda menanam teman-teman, anda boleh menggunakan pasu seperti ini juga. Anda juga boleh menggunakan bekas-bekas lain seperti botol ya, seperti gelas atau apa-apa saja jenis bahan-bahan yang sesuai untuk anda jadikan bahan tempat anda untuk anda menanam. Yang penting teman-teman di sini apapun benda yang anda gunakan, pastikan anda membuat lubang ya. Itu lubang yang besar di bawah tu. Pastikan anda membuat lubang. Okey, seperti itu, lubang besar ya, untuk mempercepatkan pengaliran air semasa anda menyiram dan untuk mengelakkan air bertakung dan berlebihan di dalam pasu ini. Okey, baiklah teman, sekarang kita teruskan proses seterusnya, iaitu kita akan masukkan media tanam ini ke dalam pasu ini ya teman. Okey, bismillah teman-teman. Ingat, setiap pekerjaan lakukan dengan bismillah ya. Masukkan dulu ya teman ya. Okey, kita padatkan dulu. Ingat teman, setiap kali anda memasukkan media tanam, pastikan anda untuk memadatkan ya. Kenapa kita perlu memadatkan teman? Ini adalah untuk mengelakkan akar ini nanti tidak kukuh bergoyang ya. Bila ia bergoyang mungkin akan menyebabkan akar-akarnya putus ya teman. Dan ini boleh menyebabkan stres pada akar tersebut, dan ini mungkin boleh melambatkan pertumbuhan akar-akar barunya. Okey. Itulah mengapa kita perlu melakukan pemadatan dahulu ya sebelum kita menanam. Okey, nampaknya macam ni teman. Kita masukkan separuh dulu ya. Kemudian kita ambil akar pokok bunga kertas tadi, kita masukkan ke dalam pasu ini ya. Macam ni teman. Kita masukkan ke dalam pasu ini ya. Kita masukkan bismillah. Ingat baca bismillah ya, jangan lupa masukkan contoh. Kemudian kita tambahkan lagi tanah tadi ya. Okey, kita masukkan bismillah. Kita masukkan dulu teman ya. Lepas tu kita spray sedikit ya. Menggunakan spray. Ini sangat mudah teman. Untuk memberikan kelembapan sedikit lagi ya teman, sebab kita tengok tanah ini agak kering sedikit, jadi saya tambahkan kelembapannya sedikit ya. Ingat teman, jangan terlalu lembab ya sekiranya anda menanam pada musim hujan. Okey, kalau musim panas boleh anda berikan kelembapan sehingga 80% pada tanah ini ya. Okey, padatkan ya teman-teman ya. Padatkan. Okey, untuk kita menanam akar yang sudah tumbuh akar seperti ini ya teman-teman ya, kita tidak perlu menggunakan serbuk ataupun bahan perasa akar ya, kerana pada akar ini sudah terdapat akar yang tumbuh ya. Jadi kita tidak perlukan itu. Okey. Teman-teman pasti sentiasa memadatkan ya. Padatkan media tanam tersebut ya.
lagi. Saya sikit ke daun dia. Dia segar kembali. Okey. Baiklah teman-teman, kita pun sudah siap selesai melakukan penanaman ya, proses penanaman akar daripada pokok bunga kertas ini. Okey, langkah seterusnya anda perlu lakukan di sini ialah teman-teman ya, pastikan anda sentiasa menjaga kelembapan media tanam ini ya dalam pasu ini. Jangan biar ia sampai terlalu lembap, basah, dan jangan biarkan ia sampai terlalu kering. Kerana dua-dua hal ini akan menyebabkan batang pokok bunga kertas yang anda tanam ini walaupun sudah memiliki akar ya teman akan tetap mati juga kerana terlalu basah membusuk akarnya, terlalu kering mengering akarnya juga akan menyebabkan pokok bunga kertas ini akan mati. Okey, langkah seterusnya yang anda perlu lakukan ialah teman-teman apabila anda sudah selesai menanam seperti ini, langkah seterusnya adalah anda perlu lakukan ialah anda hendaklah meletakkan pokok bunga kertas yang terdiri dari bahagian akar ini teman kita tanam ini di tempat teduh dulu. Jangan letak di tempat terbuka ya untuk mengurangkan stres. Kerana ya baru saja kita bongkar dari tanah dan kita masukkan tanah semula, memang sudah pasti akan stres. Jadi kita letakkan di tempat yang teduh dahulu ya untuk seminggu seperti itu. Okey, seminggu seperti itu, dan apabila kita sudah mendapati ia dalam keadaan segar seperti ini, segar teman, InsyaAllah selepas ini memang dia akan layu, biasalah, memang itu biasa keadaan, memang biasa macam itu sebab dia sudah kita keluarkan dari tanah, lepas itu kita cuci, lepas itu kita tanam semula ke dalam tanah. Jadi dia pasti akan layu. Mungkin tidak lama, itu adalah sampingan. Nanti dia akan subur segar seperti ini semula. Okey, kemudian langkah seterusnya teman, pastikan anda menjaga ya teman, seperti biasa menjaga akar pokok bunga kertas ini daripada gangguan hewan-hewan peliharaan kita seperti ayam dan juga kucing. Okey. Lepas tu teman, apa yang anda perlu perhatikan di sini teman, sekiranya anda sudah mendapati pokok bunga kertas yang anda tanam ini, akar ini teman tumbuh subur dan segar, anda sudah boleh memasakkan baja ya, tapi jangan terlalu banyak. Okey, jangan terlalu banyak, cukup 10 butir seperti itu saja. Anda menggunakan baja kimia ataupun baja organik ya, tidak masalah. Sekiranya anda menggunakan baja organik, ambil segenggam, okey, taburkan di atas. Okey, itu caranya. Dan sekiranya anda menggunakan baja kimia, anda juga ambil dalam 10 biji macam tu, letakkan atas ini. Okey, itu caranya pembajaan. Dan pastikan anda sentiasa memantau teman-teman, keselamatan pokok akar daripada pokok kertas kita tanam ini. Okey, baiklah teman-teman ya. Ingat ya, pastikan ia sentiasa dalam keadaan terawat ya, jaga betul-betul, terutamanya berkaitan dengan tanah ini, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah, dan keselamatan jangan sampai diganggu oleh hewan-hewan peliharaan tadi. Dan letakkan di tempat teduh dulu ya, lebih kurang seminggu macam tu, barulah kita letakkan di tempat yang terbuka agar dia mendapat sinaran matahari secukupnya. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman, iaitu satu cara kita menanam akar pokok bunga kertas 100% hidup. Ya, insya-Allah nanti saya akan kongsikan kepada anda ya hasil daripada akar ini yang kita tanam ini, insya-Allah teman. Okey, baiklah teman. Saya berharap dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini dapat memberi info ataupun panduan, terutamanya pada teman-teman kita yang masih tidak tahu ya teman, bagaimanakah caranya menanam akar pokok bunga kertas 100% hidup, iaitu dengan keadaan akar ataupun dengan cara menanam akar yang sudah mempunyai akar yang keluar tumbuhnya. Okey. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya teman-teman, silakan anda untuk subscribe. Okey, klik tombol loceng, like, share dan komen. Okey, komen ya teman, tolong komen ya, kerana komen yang anda berikan akan memberi semangat kepada saya untuk terus berkongsi berkaitan alam pembonsaian, terutamanya berkaitan pokok bunga kertas seperti ini. Okey, baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat mudah. Okey, sama-sama kita berkongsikan ilmu yang manfaat, insya-Allah kita akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.